Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Baiklah. Okey, cikgu tak nak buang masa. Kita terus pergi tajuk yang ketiga hari ini ya. Tajuk yang pertama, yang kedua tu tak apa. Kita tinggalkan dahulu. Nanti bila kita ada peluang untuk bersemuka, so kita akan ulang balik tajuk 1 dan tajuk 2. Okey, hari ini cikgu nak kamu fokus kepada tajuk yang ketiga, iaitu mikroorganisma. So, apa sebenarnya itu mikroorganisma? Okey, satu perkataan yang baru untuk kamu pelajari pada hari ini. Okey, perhatikan situasi berikut. Okey, kita dalam gambar rajah tu apa yang terjadi? Okey, seorang wanita hampir-hampir nak bersin, dan seorang lelaki lagi pun melakukan aktiviti yang sama. Okey, bersin. Tapi apa yang membezakan kedua-dua ini? Okey, yang pertama, wanita ini bila dia bersin tu dia tutup mulut, dia cover mulut dia. Okey, ada sehelai kain, so dia cover mulut dia daripada sehelai kain tu, menggunakan sehelai kain. Tetapi apa yang berlaku kepada lelaki ini? Okey, apa yang berlaku kepada lelaki itu? Bersin, tak tutup mulut, dan apa akibat dia? Apa kesan dia di sini? Kita boleh nampak air liur dia keluar daripada mulut dan masuk dalam ruang udara. So sebenarnya apa kesan dia hari ni? Apa relatednya? Apa yang kita nak relatekan aktiviti ni, keadaan ini dengan tajuk yang kita nak belajar hari ni, mikroorganisma. Okey, sebenarnya dalam air liur kita ni mengandungi pelbagai jenis bakteria. Macam-macam jenis mikroorganisma. Okay, so sangat penting untuk kita menjaga kebersihan. So kalau kita bersin tak tutup mulut, bakteria itu, mikroorganisma itu sudah disebarkan dalam ruang udara kita. Okey, seterusnya. Okey, so apa cikgu dah sebut mikroorganisma? Apa itu mikroorganisma sebenarnya? Okey, cuba kita tengok gambar ni. Okey, daripada gambar ni pun cikgu rasa kamu dah boleh tahu dah apa itu mikroorganisma. Nampak? Perbezaan dari segi rupa dia, saiz dia, bentuk dia, warna dia. Okey, sebenarnya mikroorganisma itu sangat banyak. Okey. Cuba kita tengok dahulu apa itu maksud mikro, ataupun dalam bahasa Melayu dia lebih ni mikro. Mikro ialah benda yang sangat halus, tidak dapat dilihat dengan mata kasar. So bendanya sangat seni, kamu tak boleh tengok pun. Okey, kalau kamu tengok dekat tapak tangan kamu sendiri pun kamu takkan nampak. Jangan tipu cikgu Cikgu ada saya nampak mikroorganisma berjalan atas tangan saya. Tu tak betul. Okey, so kita tengok kalau mikro itu sudah kecil, halus, tidak dapat dilihat dengan mata. Apa sebenarnya mikroorganisma? Hidupan seni yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, tetapi boleh dilihat dengan menggunakan mikroskop. Okey, seterusnya. Okey, untuk mikroorganisma kita ada 5 kategori. Okay, sebenarnya banyak, tapi yang cikgu highlightkan hari ini 5 saja. So kita tengok kumpulan yang pertama, iaitu fungi. Okey, dalam kumpulan fungi kita ada banyak lagi jenis, tapi yang cikgu highlightkan kat sini adalah 4. Yang pertama kulat, yang kedua yeast, yang ketiga ialah penicillium, dan yang keempat ialah mucor. Okey, kulat ni macam biasalah. Ini memang kita dah boleh nampak, kita boleh lihat dengan mata kasar kita. Kalau kamu tengok dekat kayu-kayu ke ataupun dekat bahagian-bahagian lembap di bahagian rumah kamu akan nampak kulat ni sebab kita boleh lihat dengan mata kasar. Okey, tetapi untuk yeast, penicillium dan mucor dia memerlukan satu alat khas yang lain atau yang kita boleh pakai, iaitu kata pembesar dan mikroskop. So kamu tengok ini ialah yeast. Okey, sebenarnya yeast ini kita dah gunakan dah. Nampak tak sebelah ni contoh Mauripan, instant yeast, yeast segera. Sebenarnya kita selalu menggunakan yeast ni, terutama dalam proses pembuatan roti. Yang roti yang kamu makan tu sebenarnya dalam tu ada fungi. Fungi jenis apa? Yeast. Okey, kemudian kamu tengok seterusnya ialah penicillium. Penicillium ni ialah yang satu yang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Okey, dan pembuatannya sangat penting terutama dalam sistem pertahanan badan manusia. Okey, kita selalu guna dia dalam ubat-ubatan. Okey, seterusnya kamu tengok mucor. Okey, selalunya mucor ni ialah kulat yang berada di atas satu permukaan yang lembap. Okey, contoh yang cikgu bagi kat sini ni
Okey, kalau kita lihat dengan mata kasar, kamu akan nampak sekeping roti dan atas itu hanyalah tumpuk-tumpuk hitam. Sebenarnya tumpuk-tumpuk hitam itu adalah muka. Kamu nampak tak ada kulat. Okey. So fungi yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah kulat, manakala yeast, muka dan penicillin memerlukan kanta pembesar dan mikroskop untuk dilihat. Okey, kita tengok kumpulan yang kedua iaitu protozoa. Okey, protozoa ni hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai. Okey, kalau kamu tengok gambar di sini, ini adalah paramecium dan ini adalah ameba. Okey, so yang ini kedua-dua ini mesti dilihat di bawah mikroskop. Dan macam mana kita nak tengok dia? Kamu ambillah sedikit sampel air kolam ke, air tasik ke, air sungai. Ambil dan ada melalui beberapa proses. Kita tengok bawah mikroskop dan kamu akan nampak seperti ini. Ini ialah gambaran sebenar di bawah mikroskop. Okey, itu kumpulan yang kedua. Okey, kita fokus kepada kumpulan yang ketiga iaitu kumpulan alga. Okey, alga ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan di mana alga ini, fitoplankton dan spirogyra ini melalui proses fotosintesis, bermaksud dia boleh menghasilkan makanannya sendiri. So kalau kamu tengok fitoplankton ni, bentuk dia macam ni ya, titik-titik panjang-panjang macam ni. Dan spirogyra ni ialah lebih bentuk kepada bentuk silinder dan berselirat kat dalam dia ya. Okey, so kita tengok seterusnya, kita tengok yang keempat iaitu kumpulan bakteria. Okey, kumpulan bakteria, sebenarnya bakteria ni banyak. Okey, tapi yang cikgu highlightkan kat sini ialah 3 sahaja. Okey. Kita tengok bakteria yang pertama iaitu E. coli. Okey, kat mana kita nak dapat E. coli ni? Okey, E. coli ni kita boleh tengok, kita boleh dapati E. coli ini dalam usus. Dalam usus kita ada bakteria E. coli ini. Sebab, apa kesan dia? Bakteria E. coli ini adalah dia akan menyebabkan kita cirit-birit, muntah, diarrhea. Seterusnya adalah bakteria yang kedua iaitu Streptococcus. Apa itu Streptococcus? Streptococcus ni ialah bakteria yang terdapat pada tekak kita. Kalau kamu tengok dekat dalam mulut ni, nampak bintik-bintik merah, itu ialah radang yang berlaku dalam tekak disebabkan oleh virus Streptococcus. Sebab tu kamu selalu cakap, mak sakit tekak kan? Inilah yang berlaku. Yang ketiga ialah bakteria Bacillus. Bakteria Bacillus ni bagus ya. Yang maksud dia ialah kita selalu gunakan Bacillus ni untuk dalam pembuatan ubat-ubatan, antibiotik. So kalau kamu tengok bakteria wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna, dan dia terdapat di mana-mana saja persekitaran yang ada, tak kisah dalam atas tapak tangan kita, atas pakaian kita, buku kita, kat mana-mana saja memang ada bakteria. So sangat penting untuk kita sentiasa menjaga kebersihan. Dan yang kelima adalah virus. Ini yang cikgu rasa yang paling famous sekarang lah, virus. So kat sini sebenarnya banyak jenis virus, tapi yang cikgu nak highlight kat sini, kita boleh tengok kat sini ialah 3, HIV AIDS, influenza dan COVID-19. HIV AIDS ni ialah virus yang bahaya yang boleh bawa kepada kematian, dan setakat hari ini tidak ada lagi yang boleh bantulah, yang boleh mencegah, boleh merawat HIV. So kalau kamu tengok kat bawah ni, ini ialah early symptoms of a person having HIV. So kamu boleh nampak lah tangan dia ada naik merah-merah penuh, dan dalam setiap merah-merah tu ada bintik-bintik air. So dia berair kat situ. So kalau lagi teruk dia akan melepuh dan naik on the skin, dia akan jadi tumpuk-tumpuk hitam. Yang kedua ialah virus influenza H1N1 ataupun H1N1 lah. Selalunya virus ini dia akan menyerang sistem pernafasan manusia. So menyebabkan kita difficult to breathe. Kita susah untuk bernafas. So kalau kamu tengok gambar bawah ni pun memang perempuan ini memerlukan alat bantuan pernafasan. So sangat bahaya juga. Dan yang ketiga ialah ini yang paling famous dalam satu dunia pun memang sekarang kita sedang menghadapi, iaitu virus COVID-19. So tengok pasien ni, pesakit ini sedang memerlukan rawatan pernafasan sebab mengalami sesak nafas. So kalau kamu tengok sebenarnya virus ini lebih halus daripada mikroorganisma. So dia lebih bahaya daripada bakteria
Okey, dan dia hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. Okey, hanya mikroskop high elektron saja yang boleh nampak HIV, influenza dan COVID-19. So, apa kat sini yang cikgu nak sarankan ialah kita perlu sentiasa menjaga kebersihan. Okey, mana saja kita pergi toilet ke apa saja, kalau boleh kerapkan mencuci tangan. Kebersihan is number one. Okey. Okey, seterusnya. Okey, baiklah, sebelum kita pergi kepada tajuk tugasan kita, so cikgu nak ulang balik hari ni, apa itu mikroorganisme? Adalah wujudan seni yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Dan kita ada 5 kumpulan mikroorganisme. Yang pertama ialah fungi, yang kedua ialah protozoa, yang ketiga ialah alga, yang keempat ialah bakteria dan yang kelima adalah virus. Okey, so daripada 5 ini, kita akan buat satu projek tugasan, tugasan projek based learning. Okey, so daripada 5 mikroorganisme ni kamu pilih satu saja mikroorganisme. Okey, tak kisahlah daripada 5 ni kamu pilih satu, bina model dan tulis sedikit penerangan ringkas tentang model tersebut. Dan penerangan tu kita tulis dalam buku nota kita, buku panjang kita. Dan untuk membina model tersebut kamu boleh guna apa saja bahan yang kamu nak pakai, apa saja yang ada. Gunalah bahan kita semula ke atau apa saja, tak kisah, menunjukkan kreativiti kamu. Okey, dan setelah siap, cikgu nak kamu ambil gambar kamu bersama model kamu itu. Okey, ambil gambar kamu bersama model itu dan terus masukkan dalam aplikasi WhatsApp dan hantar kepada saya. Letak sikit caption nama kamu dan tarikh ya. Okey, dan tugasan ini hendaklah dihantar pada 8 hari bulan 2 2021. Okey, maknanya minggu depan lah. So kamu ada satu tempoh 1 minggu untuk kamu siapkan tugasan tersebut. Okey, ini ialah contoh, kamu boleh tengok mikroorganisme yang tadi pilih ialah coronavirus. Okey, nama dan tarikh. Kamu boleh baca sendirilah, tak perlulah cikgu baca semua kan. Okey, boleh nampak kat sini. Dan di sini ini ialah model yang telah dicipta. Okay, sebenarnya yang warna merah itu ialah bola getah. Dan yang tajam-tajam itu adalah mancis. So, menggunakan kreativiti kamu ciptalah untuk buat benda ni. So, ini adalah salah satu lagi. Yang ni ialah paramecium yang telah dibuat. So, dia menggunakan cardboard. Atas tu dia tampal dengan gambar-gambar yang apa yang ada atas paramecium. So, sebenarnya kita boleh buat. Okey, untuk kerja rumah, okey, kita ada buku ni. Okey, buku Topical Science. Okey, teruskan kamu terus buat kepada muka surat 15, muka surat 15 dan muka surat 16. Okey, cuba lengkapkan peta tu. Okey, peta minda ni. Okey, so kita akan jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum.